yang pertama adalah nun ataupun mim bersabdu. Jadi kita kena lamakan. Contoh dalam surah Al-Kautsar. Inna. Macam tu. Jangan inna. Tak cukup. Dia kena inna. Macam tu. Baru betul. In tu panjang sikit. Okay? Dan pada surah Al-Ma'un nun bertemu sad kena tebal. Ansa. Okay? Dan huruf ha dengan huruf ha bulat kena bezakan cara sebutan. Contoh dalam surah Al-Fil tarmihim bihija. Ha tu kita kena pedaskan dia. Okey. Tu saja saya rasa untuk dalam masa yang shortcut. Dan saya harap insya-Allah kalau untuk kita perbaiki lagi, marilah sesama kita join kelas talaki bawah Baitul Zikri. Dan juga kelas tajwid bawah Baitul Zikri, insyaAllah. Dekat sana kita akan belajar lebih dalam lagi berkaitan dengan cara sebutan huruf, dan kita ada masa yang panjang untuk kita berlatih lagi cara sebutan huruf, insyaAllah. Okey, saya persilakan kepada Ustaz Said dan Hafizah, insyaAllah, untuk memberikan kita sedikit tazkirah pada akhir Ramadan, insyaAllah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama sekali terima kasih kepada Ustazah Nadiah kita, pembimbing tadarus muslimah, Masya Allah, tabarakallah, kerana berhasil berapa hari Ustazah? 15. Daripada hari tersebut 15 hari. 15, subhanallah. 15 hari tu sebenarnya kalau ikutkan purnama tu lama tu. Subhanallah, purnama kan. Jadi sebenarnya lama bagi seorang wanita. Bagi seorang wanita tu lama sebabnya kita ada tempoh period 15 hari tempoh suci tu kan. Tapi ala kuliah period-period pun saya tengok ada juga yang join, Masya Allah, sebab nak ambil keberkahan daripada Al-Quran. Baiklah, Alhamdulillah. InsyaAllah mungkin tazkirah Ustazah ni within 10 ke 15 minit sudah, tapi kalau boleh tak adalah sampai 15 minit insyaAllah. Semua saya nak kongsikan dekat sini kepada yang bersama kita punya tadarus. Sebenarnya nama dia Tamak lah cerita dia kan. Buat kita punya tahun ni tahun yang ke-5 ke-6 macam tu lah, saya lupa dah. Jadinya tahun ni adalah tahun pertama tadarus online. Tadarus pertama, tadarus online, yang mana memang kita tak sangka PKP ni asbab dia. Jadinya PKP ni asbab saja, tapi Masya Allah ala kuliah kita telah pakai teknologi yang yang kita rasa macam sebelum ni dia jadi fitnah kepada kita, betul? Dia jadi fitnah. Betul. Tapi hari ni dia sebab teknologi dia jadi asbab bertambahnya dan meningkatnya iman kita. Dan subhanallah, salah satunya adalah kita dapat berjumpa, bermeeting, bermeet up dengan Al-Quran, walaupun dengan cara face to face melalui screen je. Tapi ala kulli hal, Ustazah rasa hati-hati kita dah rabitah rasanya, dah ikat, betul ke Ustazah? Dan Masya Allah, Ustazah tengok komen-komen tu, siap tanya soalan lagi, Masya Allah. Okay. Jadi Ustazah sekejap, Ustazah dah nak urik lah kan. Jadi subhanallah, hari ni kita nak kongsi sikit lah tazkirah kita. Tazkirah kita berkenaan dengan majlis khatam Al-Quran. Sebab mungkin ramai orang dah tahu, mungkin ramai orang tak tahu juga. Jadi Ustazah nak beritahu juga supaya kita sama-sama kongsi dan dapat ibarah daripada majlis khatam Al-Quran. Yang mana walaupun kita buat secara online, tetapi kita tetap dapat manfaat dia. Jadi manfaat dia Ustazah nak ringkaskan dengan SMR. Apa dia? SMR. Tu ringkas je lah, hari ni kita santai-santai je lah kan. Apa dia SMR tu? Sebelum cerita pasal SMR tu, sabar dulu. Nak kena cerita dulu. Apa yang best? Apa yang bestnya? Orang kata majlis khatam tu, Ustazah kan? Ustazah tak bagi tazkirah pun, Ustazah nak juga join. Tak kira lah kalau sebelum ni kita tak PKP, percaya memang akan ada masjid ni buat masjid taklid khatam Al-Quran. Kejap lagi masjid kat depan ni pula, kalau kita banyaklah masjid-masjid surau-surau akan buat masjid khatam Al-Quran. Dan kat situ kadang-kadang kalau ada ada orang Korea kan boleh kata, tadi tengok Ustazah kat sini, tengok ke Ustazah kat sini, Ustazah bagi tazkirah ke? Jadi orang ingat Ustazah bagi tazkirah ke? Yang tempat bagi tazkirah satu je. Tapi tempat lain tu pergi bukan tempat tazkirah, tapi sebab SMR ni. Sebab SMR ni. Sebab apa? Sebab beruntung orang yang duduk dalam majlis khatam Al-Quran. Beruntung sangat. Sebab tak semua orang dapat.
Sebab tak semua orang dapat. Okay? Sebab biasanya ujung-ujungnya orang buat apa? Masak rendang. Kuih raya. Kuih raya. Subhanallah. Jadi kita antara yang terpilih sebenarnya. Dan subhanallah, terima kasih kepada Ustazah Nadia lah, sebab dia yang, kalau tak ada dia, tak adalah kita ni semua ni. Subhanallah kan. Baik. Saya nak kutip daripada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, saya pasal dia punya mafhum saja. Bila mana dibacakan Al-Quran, ada seorang lelaki, dia pernah nak khatam Al-Quran. Dia pernah, dia seorang, kita ni ramai ni. Seorang, dia nak khatam Al-Quran, maka apabila dia nak khatam Al-Quran, dia minta supaya diperhatikan bacaan dia. Jadi tuan-tuan perempuan memang kita lah lambat. Ustazah baca satu surah je tu, baca Quran. Nak pula dapat dari siapa nanti? Puan apa tadi saya tengok tadi? Yang dia dengan dua beranak tadi. Makcik Zainab dengan Hamizah tadi kan. Dapat inna a'tainakal kausar je. Dapat sikit je. Rasa macam kalau ikutkan tak puas lah kan. Tak puas baca. Sikit je. Bagilah satu muka surat. Terus ada orang macam tu kan. Tapi subhanallah, kita ambil ibrah daripada hadis ni. Dia kata apa? Apabila dia nak khatam Al-Quran, walaupun sikit, jadi dia minta untuk ada lelaki lain ataupun orang lain memperhatikan bacaannya, dan subhanallah sehingga dia khatam Al-Quran, maka maklumkan kepadanya bahawa bukan dia seorang je baca, tetapi sebenarnya para malaikat, kita tak nampak malaikat, kalau nampak subhanallah lah. Nak kata rumah kita sekarang ni, perempuan-perempuan berbahagialah, rumah Ustazah pun. Berbahagialah bahawa rumah kita telah didatangi para malaikat. Berapa malaikat tu? 40,000. Masya Allah. 40,000. Pastilah ada berapa orang bilang tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Tak terhitung. 11 darab 40,000. Berapa kita? Masya Allah. Subhanallah. Biasa kita buat kat mana? Biasa kita buat dekat center macam Akademi Bahasa buat kat center je. So kat center tu je ada 40,000. Tapi masalah sekarang kita buat online kan? Mana kata kita yang mengaji sekarang ni, tetapi 40,000 malaikat itu telah menaungi rumah kita. Kita tak nampak je. Menaungi rumah kita kalau perempuan. Subhanallah. Sebabkan ibarah majlis khatamul Quran. Baiklah. Dalam hadis lain Nabi kata, apabila Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia nak khatam Al-Quran. Ni bahasa Ustazah lah ni kan. Baca mudah-mudah je lah ni. Dia nak khatam Al-Quran, maka dia akan kumpulkan ahli keluarga dan dia akan berdoa. Subhanallah. Ustazah suka nak sebut lagi puan tu. Makcik Zainab dengan Puan Hamizah ni. Dia beranak kan? Dia beranak. Subhanallah. Mungkin Puan Nurul kita, Puan Mansur kita, Siti Sailah tu ada tu suami ke apa tu duduk kat sebelah tu belakang dongar tu. Kan dongar tu kan? Subhanallah. Masya Allah. Kita duduk kat rumah, kita buat loudspeaker, anak beranak kita semua dengar. Dan subhanallah kita tak sedar yang kita tengah tunjuk khudwah hasanah kepada keluarga kita. Itu salah satu yang kita tak nampak. Yang keduanya, masa majlis khatam Al-Quran ni, yang bestnya apa dia? Dia akan dapat meniru sahabat-sahabat Nabi, meniru daripada watak-watak tabi'in yang sangat hebat akhlak mereka dengan Al-Quran, iaitu apa? Mereka akan mengumpulkan ahli keluarga dan mereka bersama-sama berdoa. Masya Allah. Cuma tadi tu kita diakhiri dengan doa Ustazah Nadia, betul kan? Ustazah Nadia bagi doa, baca doa. Jadi Ustazah nak ambil peluang ni, tuan-tuan perempuan semua, ambil peluang ni untuk selagi kita masih dalam majlis khatam ni, berdoa panjang, mungkin ada impian, ada hasrat, ada panjangkan doa sendiri ya, insya-Allah dalam hati. Baiklah, kita cerita apa dia SMR tadi. SMR ni baru nak masuk SMR. Okey, tadi panjang mukadimah baru. Okey, yang pertama sekali, majlis ataupun majlis khatimul Quran, program khatam Al-Quran ini, dia adalah STR. Dia adalah STR Islam. Ramai orang tak tahu benda ni. Tuan-tuan perempuan lagi perempuan semua. Ramai orang tak tahu benda ni. Biasa tu. Subhanallah. Ramai orang tak tahu STR ni. Sebab dia kata, kena buat tu. Jadi Ustazah nak beritahu satu poin penting. Alhamdulillah, walaupun kita tadarus ni tak surah Ali Imran sempat masuk kan Ustazah kan? Ya betul. Surah Ali Imran. Mana kata
senang cerita kita tak habislah 114 surah tu. Betul kan? Semua ya tak betul. habis. Dengan grup ni. Sebab kita pun mula lewat dah. Nak ceritanya, kalau ikutkan, kita khatam lengkap 114 surah, maka setiap kali kita khatam itu, kita buat sikit majlis khatimul Quran. Kalau kita tak boleh buat majlis, kita buat apa? Kita ada duit lebih sikit, beli makan-makan. Ustazah Khadi buat macam ni. Beli makan-makan, ada duit lebih, belilah kedis ke, kalau ada duit lebih, nasi ayam ke, sedekah kepada orang. Niat dalam hati kita, aku khatam Al-Quran hari ni. Aku khatam Al-Quran hari ni dan nak bagi kat orang. Dan bagi kat orang supaya macam kita lah sekarang orang buat kulit kuning kan. Cuma sekarang ni tak ada kulit kuning. Kalau ada kulit kuning, kita makan ke orang boleh tengok lah kan. Itanya adalah bila kita khatam Al-Quran ini adalah salah satu syiar Islam. Dan kalau boleh syiar Islam ni jangan buat setahun sekali je. Tahun sekali. Bila kita buat Ramadan ni lah. Betul kan? Ramadan je. Betul. Jadi, kalau nak sarankan sebab Ustazah dah rasa kelazatan tu, nak ceritanya, buat majlis khatam Al-Quran iaitu setiap sebulan paling common sekali. Jadi Ustazah nak kongsikan apa? Ustazah sekali tak tahu Ustazah nak kena khatam. Ya. Kalau boleh. Sebab apa? Orang Muslim yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada mereka dan beriman kepada 66 tu lah. Orang kata agak ganjil ataupun ganjil. Agak pelik lah. Agak pelik. Ataupun orang kata agak pemalas. Sampai situ. Cakap tu. Kata apa? Agak pemalas apabila diberi peluang beriman dengan Al-Quran tetapi tidak cuba untuk khatam Al-Quran walaupun sebulan sekali. Itu pemalas. Jadi kalau boleh kita tengok Ustazah ambil kita punya mazhab imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau bukan bulan puasa dia akan khatam Al-Quran pagi, petang dia khatam dah. Pagi dia buka mukadimah, alif lam mim zalikal kitab la mukadimah, petang dah qul a'udzu birabbin nas dah. Petang dah kau maknanya sehari dia akan khatam. Itu Imam Syafi'i. Kalau betul lah kita kata, Ustazah, saya baca Quran ikut Imam Syafi'i. Kalau contohnya kan, padahal sembahyang ni ikut mazhab Imam Syafi'i kan, sembahyang puasa. Tapi kalau kita Ustazah nak ikut mazhab Imam Syafi'i juga baca Quran, tak boleh. Tapi kena buat betul-betul macam dia buat. Apa dia? Pagi dia start suratul Baqarah, petang dah qul a'udzu birabbin. Bukan dia qul a'udzu birabbin seketul bukan. Maknanya daripada qul a'udzu Al-Baqarah tu naik terus sampai jumpa An-Nas. Khatamlah saja tu. Jadi subhanallah itu tak masak Ustazah. Ya? Tak masak kalau macam tu. Tak masak lah kalau kita betul. Tak berasap lah dapur kita kan. Masya Allah. VVIP tu kata VVIP tu. Okey baik. Kemudian ada kalau tak mampu juga buatlah sahabat-sahabat ada yang tu sehari, 2 hari, 4 hari, 3 hari. Nak kata kalau betul beriman dengan Al-Quran, jangan tak khatam. Ini Ustazah kata ni, jangan tak khatam sebulan sekali. Ustazah ada tulis satu ibu, tajuk buku tu, Misi Efektif Khatam Al-Quran. Satu ibu. Ibu tu insyaAllah kalau setiap ni Ustazah akan bagi percuma lah biasanya. Kan? Banyak ceritanya, ramai orang tidak faham bahawa khatam Al-Quran itu adalah syiar Islam yang kalau dia buat macam kita lah kan, kita bangga pergi luar negara bawa kita punya bendera kan, syiar Malaysia kan. Macam tu. Sebab subhanallah bila kita buat program ataupun kita buat sendiri-sendiri, kita cakap ni saya boleh lepas khatam Al-Quran, saya beli makanan ni sedekah kat pusat tahfiz, sedekah dekat sekian lah kat sekian apa, tapi ni cakap ini niat saya khatam Al-Quran hari ni. Subhanallah, benda tu jarang kita buat kan, jarang ada orang buat macam kan. Dia ada niat betul kan, dia ada niat tahlil, tapi dialah masyarakat kita kurang. Kenapa kurang? Masalah kita yang sangat besar ialah kita melazimi bacaan Al-Quran khatam hanya bulan Ramadan. Tapi soalannya betul ke khatam tu? Khatam tu? Sebab ada orang dia khatam apa? By WhatsApp kan? Juzuk 28. Ya. Juzuk 9 dia tak tengok pun. WhatsApp, guru WhatsApp. Juzuk 3 dia tak tengok betul. Boleh tak ada masalah. Tapi kalau sendiri tu dia kena mula. Apa maksud khatam?
dia mesti mula dengan kulit, dia akan habis dengan kulit. Itu maksud cerita khatam. Tak dikatakan seseorang tu khatam Al-Quran ni kalau dia kata dia baca satu-satu je, itu bukan khatam. Jadi subhanallah, apapun walaupun kita dalam program ni bacaan tadarus ni kita tak khatam habis betul Ustaz kan, tapi kita ambil ibrah tu. Cuma Ustaz nak pesan apa? Mungkin dengan asbab puan-puan dah tahu tentang syiar ini, maka lepas ni cakap Ustazah Nadia kami nak ngaji lagi walaupun bukan Ramadan. Cakap macam tu. Faham kan? Kalau bisa pula, kalau bisa pula kami orang jadual. Okay. Baik. Itu yang pertama. Okay? S iaitu syiar Islam. Okay, M. Yang kedua M. M tu apa? M itu adalah malaikat. Tadi Ustazah sebut dah sekali lalu tadi 40,000 malaikat. Itu Ustazah bukan sebut saja, itu disebutkan dalam satu hadis. Dia kata, sesiapa yang membaca Al-Quran, man qara Al-Quran summa da'a. Kena doa. Sekarang ni doa. Doa ni, proses doa ni sebelum tidur pun. Sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian berdoa, maka seramai 40,000 lebih malaikat akan mengaminkan doanya. Tuan perempuan, tuan lagi. Apa nama tu? Setiap kali kita baca Quran, kita tak tahu ayat Quran yang kita baca tadi ada dapat surah Qul A'udzu Binnas dibaca. Contoh kan. Dia baru masuk lewat tadi, siapa pun yang lewat tadi masuk tadi tu jadi kata. Ada dua orang. Masuk lewat dah tu dapat surah tu je pula tu baca kan. Kan? Walaupun pendek surah itu, tetapi surah itu adalah doa, kena yakin. Surah itu doa. Surah dapat baca inna a'tayna, doa. Nak kaya baca doa tu. Inna a'tayna kalau kau nak kaya ke? Bapa Khairul ni satu angguk-angguk je mata kan. Nak kaya. Nak kaya baca doa tu. Dia mula-mula dia akan kaya hati dulu. Lepas tu macam-macam material datang. Dua. Baca kita nak tutup tadi baca apa Ustazah? Kita tutup baca ni surah Al-Baqarah. Al-As. Kita tutup surah Al-As. Ada lafaz khusus. Itu doa supaya kita beriman dengan umur kita. Sebab kita tak sedar. Kita patutnya bila baca tu wala innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Kita akan sedar wal demi umur aku, alhamdulillah kita akan cakap demi umur aku sekarang ni aku tengah buat kebaikan. Saya nak kongsikan, percaya atau tidak, kalau kita baca doa itu biasa je kan kita baca ayat wal asr tu biasanya kita buat benda apa? Mesti benda baik kan. Baru lepas ngaji, baru lepas belajar, baru lepas duduk dalam majlis ilmu, baru kita buat benda baik-baik kan. Kita baca wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Kita baca tu selepas kita buat benda baik-baik. Jarang. Bukan jarang, memang tak buat pun. Kalau kita buat maksiat, lepas tu kita tutup dengan tasbih kafarah dan wal asr, ada tak? Masya-Allah, itu bertaubat tu. Taubat tu ya Allah subhanallah. Taubat nasuha kita. Sebab apa? Itu adalah elemen doa. Orang ramai tahu itu adalah surah Al-As itu adalah elemen doa untuk mensyukuri umur kita, mensyukuri masa yang kita ada. Sebab apa? Masa yang telah kita buat tadi adalah masa-masa yang kita buat apa? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Kita buat apa? Illa allazina amanu. Ya, tu nama-nama tahu kita disebabkan kita beriman tadi kita buat benda baik. Itu bahagia Allah cerita dia. Okey. Panjanglah pula cerita dia, semangat pula malam ni. Ayah punya pasal. Tak apa, kita ambil semangat tu. Nak keluar Ramadan ni kena ada semangat. Kita cakap lagi sangat pula dah. Okey ke, boleh follow ke? Boleh okay, boleh. M tadi apa? Malaikat datang ramai. Itu saya buat satu hadis. Kalau ikutkan dalam kitab kerjaan saya cerita punya banyak hadis tentang malaikat. Dan subhanallah, malaikat tadi saya cerita tadi, dia akan datang kalau kita tak berdoa pun dia akan tolong doakan macam ni. Dia akan datang kat rumah kita sekarang ni, dia datang malaikat ni. Dia kalau kita ada doa sekarang ni, dia akan angkat doa kita. Sebab antara tempat ataupun waktu yang makbul. Makbul doa adalah di waktu kita khatam Al-Quran ini. Sebab apa? Sebab malaikat datang ramai. Bila malaikat datang ramai, dia akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk makbulkan. Ya Allah, Allah makbulkan doa orang ni, doa kan macam tu. Dia tolong minta untuk kita. Malaikat tolong minta untuk kita. Satu. Yang keduanya, kalau kita alamak terlupa lah pula nak doa. Contohnya kan, dah habis esok baru perasan lupa pula. Sebenarnya walaupun kita lupa, malaikat tolong minta juga pada Allah, iaitu apa?
orang ni kita lupa nak minta apa yang kita nak, kita ada hajat, lupa. Tapi Allah, malaikat tahu tak kita ada dosa? Tahu. Allah tahu tak kita ada dosa? Tahu. Jadi dengan sebab itu, malaikat tolong minta ampun bagi pihak kita. Seronok kan sebenarnya. Waktu subhanallah, kalau busy macam mana, majlis khatam pertama dulu. Macam kadang-kadang kalau ada tazkirah bagi, maksudnya tazkirah biasa-biasa, dengan majlis khatam dulu. Sebab apa, tengok pada sahabat-sahabat Nabi, tabi'in mereka, kalau ada program-program yang berkaitan ala biasa-biasa je, halu-halu telinga je. Lepas tu kemudian dia bertindih dengan program khatam Al-Quran, mereka akan ulangkan khatam Al-Quran. Ustazah dah rasa kelazatan tu 2-3 tahun dah. Dan subhanallah saya kata, tak boleh. Macam ni tak boleh. Kalau dia memang kena kosongkan. Sebab nak bagi apa, kita energetik dekat kawasan, dekat waktu tu. Supaya kita minta banyak-banyak doa tadi. Apa dia? N malaikat tadi kan. Dan subhanallah, mereka berkumpul ketika khatam Al-Quran dan berkata, rahmat sedang turun. Rahmat sedang. Masa Ustazah cakap sekarang ni lah. Rahmat sedang turun. Ini ada hadis ni. Iaitu daripada siapa? Sanad sahih daripada Mujahid. Mana kata, pernah tak dengar orang tua-tua dulu kata, kita Ustazah saya dah tua sekarang. Apa ni? Orang tua-tua kita dulu. Dia cakap apa? Dia cakap majlis kulit kuning. Bunga telur. Supaya apa? Supaya anak-anak semua datang. Kita tak faham benda ni kan? Kita tak faham. Kita ingat macam membazir. Kita buat makan-makan. Kan? Betul kan? Tak payahlah mengaji je pun. Sebenarnya, sebenarnya tu oleh-oleh je. Makan-makan tu semua oleh-oleh. Sebenarnya dia nak bagi tahu, datanglah anak cucu kita supaya dapat tempias rahmat. Dapat tempias rahmat Allah. Tapi kita tak faham. Kita tak faham, kita kata apa? Apa bazir lah mak ni. Lepas tu yang seronoknya yang khatam Al-Quran lah. Dapat Quran baru. Selalu dapat Quran. Ya, betul. Seronok lama tu. Yang paling gula tu paling best tu. Orang bagi paling gula-gula. Lepas tu dapat pula kuning. Yang baca Quran yang khatam tu lah yang best tu. Dapat apa? Dapat hadiah hamper pun. Pakai mahkota tu Sazah yang paling best tu. Jadi cik-cik semua kalau nak buat sendiri. Lepas tu kalau boleh post kat Ustazah sikit. Yang tu paling penting. Masya Allah. Kemudian R. Apa dia R? R ini adalah rahmat. R ni adalah rahmat. Rahmat Allah akan turun tadi sebab Ustaz kata tadi malaikat tadi kan. Dah sebut dah malaikat turun bawa rahmat. Lepas tu makbul doa. Dan subhanallah, apa sahaja doa kita ketika ini, Allah malaikat tolong minta supaya memang dimakbulkan. Subhanallah, bukan seorang malaikat, bukan satu orang. Tak tahu sebab dia punya ibu kan. Bukan satu tetapi 4,000 lebih malaikat. Lebih banyak. Dan subhanallah, dan dia akan membawa doa kita tu di saat kita sedang dalam majlis khatam Al-Quran. Sebab tu kalau masa Ustazah cerita tadi bukan PKP, kita bukan online macam ni. Jadi kalau masjid ni ada buat majlis khatam Al-Quran, Ustazah berhenti kat situ. Lepas tu jalan lagi, Ustazah tu ada lagi dah buat majlis. Ustazah pergi pula kat tempat ni. Ustazah perangai macam tu dululah. Sekarang ni tak adalah buat macam tu, buat PKP nanti kena halau pula. Cerita